أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, Al-Fadil Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Abidin, Kuala Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, hadirin hadirat, serta sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu ini Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan kita dengan dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala menempatkan kita di kalangan orang-orang yang salihin, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga pertemuan kita pada kali ini memberi manfaat kepada kita, bagi menambah bekalan yang akan dibawa ke akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini perbincangan kita mungkin berkisar secara umum. Jadi saya di sini menggantikan tempat Sahibus Samahah Dr. Zulkifli bin Muda untuk membincangkan bersama tuan-tuan sidang pendengar sekalian berkenaan dengan mungkin topik ini, topik yang saya fikir dia adalah satu yang lebih kepada tasawur ataupun kepada world view. Jadi tuan-tuan, baru-baru ni kita dengar beberapa kejutan ataupun beberapa isu yang melibatkan kita sebagai orang Islam. Walaupun isu itu bukanlah diri kita, tapi kita juga terlibat sebab kita ni adalah orang Islam. Sebenarnya isu ini isu yang telah lama dah, yang telah memang sejak dahulu lagi berlaku, dan sekarang ni berlaku dan memang akan datang akan berlaku. Tapi kita sentuh berkenaan isu yang berlaku baru-baru ini, bermula dengan serangan di satu pejabat majalah ataupun akhbar yang mana pernah menerbitkan kartun yang menghina Rasulullah. Kemudian beberapa hari lepas dikejutkan lagi dengan pembunuhan 3 orang pelajar Islam. Jadi tuan-tuan, isu-isu yang seperti ini walaupun tak berlaku pada kita dan juga tidak berlaku di negara kita Malaysia, tapi dia mempunyai kaitan yang sangat besar dengan kita, iaitu atas nama Islam. Jadi tuan-tuan, bila saya terbaca berkenaan isu ni, mendengar berkenaan isu yang berlaku ni, jadi terfikir apa reaksi orang ramai, apa reaksi penduduk dunia bila berlaku perkara-perkara yang seperti ini. Jadi tuan-tuan, kalau contoh satu pembunuhan berlaku lebih pada 3 orang, kadang 10 orang, kadang-kadang ada 45 orang, seperti berlaku di Mexico, pembunuhan oleh kartel dadah, itu tidak menggemparkan mana. Sebab apa? Walaupun 45 orang itu adalah satu perkara biasa, tetapi walaupun pembunuhan yang berlaku ni 3 orang, tapi menjadi isu yang sangat besar apabila dia adalah orang Muslim. Jadi di sini satu fenomena yang berlaku dipanggil sebagai Islamfobia. Apa itu Islamfobia? Maknanya bila dengar Islam, maka orang akan fikir sebagai teroris, orang akan fikir sebagai ekstrim, orang akan berhati-hati, orang takut nak dengar. Walaupun bagi kita Islam ni indah, benda tu sebenarnya buah-buah buruk yang ada pada satu pohon yang baik. Pohon yang baik membuahkan hasil yang baik, dan memang sangat indah hasil tersebut. Tetapi adalah beberapa ranting yang mengeluarkan buah-buah yang buruk, dan pohon tersebut dikritik sebab mengeluarkan buah yang buruk tersebut. Kalau ikut dari segi baka yang baik,
hasil yang sangat lumayan, tetapi orang tak lihat perkara tu, orang lihat buah yang buruk tersebut. Kalau fikir dari sisi yang lain, kenapa tak blame ataupun tak kritik pohon yang langsung tidak mengeluarkan buah, ataupun pohon yang langsung tidak membesar, ataupun langsung yang tidak ada daun, sekadar tumbuh ranting sahaja? Kenapa itu tidak dikritik? Itu yang berlaku pada Islam sekarang ni, tuan-tuan. Islam dikritik sebab dia adalah satu yang lumayan, hasilnya hasil yang sangat hebat. Tetapi bila berlaku satu perkara yang terpencil macam ni, dia memburukkan habis nama Islam. Jadi selepas daripada peristiwa serangan di pejabat akhbar ataupun pejabat majalah yang menyiarkan kartunis menghina Rasulullah, sejak pada tu masjid diserang, Islam dikritik dan sebagainya. Tuan-tuan, bila dengar berkenaan dengan perkara ni, isu macam ni, terfikir, adakah orang tidak menyebarkan dakwah bahawa Islam ni adalah satu benda yang syumul? Kalau contoh saya baca satu kitab yang nama dia Al-Khasa'is Al-Ammah lil Islam, karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, baca dalam kitab tu memang sangat indah Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni. Memang sangat indah. Dan saya nampak satu tajuk, iaitu tajuk dia mudah, ciri-ciri yang ada pada Islam ni ialah asyumul. Terfikir dalam benak hati ni, adakah konsep asyumul ataupun menyeluruh Islam ni tak ada dalam hati umat Islam? Dan memang confirm, kalau berlakulah macam ni, mungkin tidak akan lahir ataupun ada dalam benak orang yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan, kita sebagai umat Islam kena pertama kali tanam diri kita bahawa Islam ni ada satu ciri. Dia banyak ciri sebenarnya. Ada satu ciri yang dinamakan sebagai asyumul ataupun menyeluruh ataupun merangkumi seluruh perkara. Itulah Islam. Itu yang membezakan Islam dengan agama-agama yang lain. Satu ciri, banyak lagi ciri sebenarnya, tapi satu ciri ni dah boleh membezakan antara kejernihan Islam, kehebatan Islam berbanding dengan agama-agama yang lain. Jadi tuan-tuan, walaupun adalah segelintir kita fikir, apalah Islam jadi macam ni, apalah Islam dikritik hebat, apalah Islam ni jadi macam suatu benda yang orang fobia dengar. Tuan-tuan, saya jawab mudah sahaja. Berkenaan dengan Islam ni biasa. Sebab dia adalah suatu benda yang tinggi, memang orang akan jealous, orang akan dengki. Satu. Kemudian, bila adanya Islam, adanya janji syurga, adanya azab neraka, adanya nikmat dunia, adanya nikmat di akhirat, maka banyaklah berlaku ujian kepada orang-orang Islam yang ada sekarang ni. Jadi tuan-tuan, itu berlaku. Dan apa peranan kita sebenarnya? Apa peranan kita sebenarnya untuk menjernihkan balik? Walaupun tak boleh ubah dengan pekat antara masa, tapi kurang-kurang kita beri peranan kepada apa yang kita mampu buat. Contoh di peringkat keluarga, kita boleh bagi sumbangan kepada Islam peringkat keluarga. Kalau kita pegang satu kerajaan, boleh memberi kejernihan, kebaikan Islam, menceritakan berkenaan dengan kehebatan Islam kepada orang yang di bawah kita. Apa yang kita perlukan ialah masing-masing memainkan peranan. Jadi di sini terfikirlah, maknanya kalau contohlah orang tu dia nak mainkan peranan, nak menceritakan kehebatan Islam, apa yang dia nak cerita, itu yang terfikir. Jadi di sini dalam ruang masa yang sempit ini, saya nak kongsikan satu tajuk berkenaan dengan asyumul. Ini adalah satu ciri Islam yang mana telah diutarakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sendiri dalam menceritakan kehebatan Islam. Jadi asyumul ni, apa yang dimaksud dengan asyumul? Asyumul ni asalnya syamala, iaitu merangkum, atau kita boleh terjemah sebagai mudahnya ialah menyeluruh. Itu tuan-tuan pernah dengar sebelum ni, dan itu mungkin sebahagian tuan-tuan tahu perkara yang macam ni. Islam ni ialah menyeluruh. Islam ini asyumul. Islam ini merangkumi segala aspek. Apa aspek yang termasuk? Kita tengok dari segi aspek masa. Dari dulu, kini dan selamanya, Islam rangkum segalanya. Dari aspek masa, dari aspek tempat, daripada timur ke barat, utara ke selatan, tak ada terlepas pun daripada Islam. Memang akan berkait juga dengan Islam. Dari kehidupan manusia, daripada lahir sampailah ke mati, semua Islam cerita. Mati pun Islam cerita, bangkit balik pun Islam cerita. Itu menyeluruhnya.
dari segi orang yang ditujukan kalam, orang kecil, orang besar, kaya, miskin, baik, buruk, buat jenayah, Islam, bukan Islam, semua martabat, semua peringkat orang Islam ada ceritakan. Itu menyeluruhnya Islam. Jadi nak terang di sini konsep asyumur ni, tuan-tuan, konsep asyumur ni maknanya segala aspek memang adanya Islam. Itu kelebihan. Nanti kita akan kongsikan apa yang membezakan Islam dengan konsep yang ni dengan agama yang lain. Sebab ada agama yang dia ada agama tapi dia tidak merangkumi semuanya. Dia hanya merangkumi sebahagian saja, ataupun hanya berkaitan dengan perkara ibadat saja. Di luar daripada perkara ibadat tak ada, tak termasuk dalam agama. Islam bukan agama macam tu. Islam agama yang menyeluruh. Jadi kalau contoh kita nak pergi ke bank nak pinjam duit, kenapa kita tak terus pinjam? Kerana Islam ada langkah-langkah yang perlu kita buat, ada pantang larang yang perlu kita ikut, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Kalau cek pada agama lain, benda perkara macam ni bukan perkara ibadat, maka ada sebahagian agama kata tak apalah, tak payah fikir bab agama, ini adalah urusan dunia. Sebab apa? Agama dia hanya berkaitan dengan ibadat saja. Tapi Islam tak macam tu, tuan-tuan. Islam ni bila kita nak buat satu perkara, mesti Islam depan. Padahal kalau kita pinjam wang, apa kaitannya pun dengan urusan ibadat kalau ikut dari segi logik akal? Tetapi sebenarnya ada kaitan. Islam membincangkan perkara macam ni. Dengan pinjaman contoh 10,000, bayar balik 12,000, adakah dibolehkan? Adakah tidak dibolehkan? Kalau dibolehkan, dengan cara macam mana? Tak boleh dengan cara macam mana? Sebab apa? Semuanya Islam ada cerita, tuan-tuan. Jadi hebat. Itu baru mukadimah, itu baru pendahuluan. Memang hebat, tuan-tuan, kalau cerita. Nanti saya akan detailkan. Berbanding dengan agama lain, macam cerita tadilah tentang pohon tadi. Kenapa Islam ni dikreatif hebat? Islam ni adalah sebuah pohon yang membuahkan hasil yang sangat ranum. Buah tu memang sedap. Kalau jual tu memang pasaran memang tinggi, permintaan memang tinggi, memang orang akan nak berbanding dengan pohon yang lain. Itulah Islam. Tetapi orang tak puas hati dengan pohon ni. Bila dalam pohon ni ada buah yang buruk, maka orang bukan kutuk buah tu, orang kutuk seluruh pohon. Itu yang berlaku pada Islam sekarang ni. Kalau kita fikir, kenapa nak kutuk, kenapa nak marah tentang hasil yang sedikit kalau banding dengan kehebatan pokok tu, buah yang hasil lagi banyak, yang hebat, yang manis? Kenapa tidak dibandingkan? Tu jangan mustahil, tuan-tuan, sebab perkara ni memang berlaku akhir zaman. Kalau kita fikir pun, nasib baiklah buah pokok tu buah banding dengan pokok hak tak ada terus daun. Sepatutnya pokok ni yang perlu dikritik, tapi tak ada kritik pun. Ada pokok yang ada daun saja tapi tak ada buah, tak kritik pun. Ada pokok tu baru tumbuh siji mapus semula, tuang dia labur baja banyak mana, hak tu yang patut dikritik, tapi tak ada kritikan pun. Hanya yang dikritik ialah satu pohon yang hebat, yang membuahkan hasil yang ranum dan sebagainya. Itu yang dikritik. Itu yang berlaku pada Islam, tuan-tuan. Jadi saya sekarang ni nak cerita berkenaan dengan ranumnya buah tu, tak mahu cerita berkenaan keburukan dia. Nak cerita berkenaan ranumnya buah, biar kita tahu bahawa dalam Islam adanya buah yang ranum, bukannya buah yang buruk. Tu yang saya ceritakan, rasa terpanggil untuk menceritakan berkenaan dengan kesyumulan Islam ni. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada asyumul, berbalik kepada konsep Islam yang merangkumi semua perkara ni, tuan-tuan, dari segi masa, dari segi istilah dia peringkat kehidupan manusia, dari segi aspek tempat, semua Islam terangkum. Contoh, kita semayang dekat negara yang mana diistilahkan sebagai di tengah-tengah garisan khatulistiwa. Jadi berkenaan dengan waktu solat, dia berjalan seperti normal. Semayang Zuhur, Asar, jumpa matahari. Esok bangun, jumpa pula matahari. Malam tergelang matahari. Ada semayang Isyak, ada semayang Maghrib. Jika tuan-tuan fikir bagaimana nak beribadat di negara yang tidak ada matahari, bukan tidak ada terus, maknanya 6 bulan ada, 6 bulan tak ada, seperti di kutub sana. Adakah tak perlu semayang? Tak. Islam ajar juga kaedah-kaedah nak semayang dalam keadaan macam tu. Maknanya dari segi tempat turut dikira sebagai menyeluruh. Sebenarnya tuan-tuan, Islam yang kita pegang sekarang ni, ialah Islam yang mana dibawa legasi dia daripada dulu lagi.
Kalau tak percaya, tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan baca surah Nuh. Dalam Quran ada sebut Nabi Nuh ada menceritakan, mengatakan bahawa wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diarahkan untuk menjadi orang muslim. Itu kata Nabi Nuh. Kemudian pula kata Nabi Musa, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Allah yang mereka ni kena tawakal jika kamu ini semua orang yang Islam, orang yang berserah diri. Kemudian Hawariyun juga berkata macam tu di hadapan Nabi Musa, washhad bi annana muslimun, maka wahai Musa, saksikanlah bahawa kami ini ialah orang Islam. Jadi tuan-tuan, kita bawa Islam sekarang ni bukan Islam yang kita bina sendiri, bukan. Itu adalah legasi yang Allah turunkan, kurniakan kepada manusia dari dulu lagi sampailah sekarang ni, yang ada sekarang ni dan akan berterusan lagi. Jadi Allah kurniakan kepada kita satu benda yang agung yang tidak ada tolak banding. Contoh tuan-tuan, saya bagi perumpamaan. Kalau kita pergi jalan dekat contoh Bukit Besar, tengah jogging lah, tengah jogging kat Bukit Besar, rehat sekejap kat tubir tu, dekat cerung tu, tengok ada benda kilat dalam tanah. Gali-gali rupanya jumpa periuk purba tembaga tu. Memang bentuk lain. Kalau tengok, comelnya. Gilah hantar dekat Jabatan Arkeologi, pergi mana-mana muzium ke, cek usia dia lebih kurang 2000 tahun. Contoh, usia dia lebih kurang 2000 tahun. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu usia dia 2000 tahun, dah lama dah, kita boleh tak jual periuk tu dengan harga yang kita jual kat sini, kat pasar Kedapayang contoh? Boleh ke tak? Tak boleh. Kita akan, bila dapat tu, kita boleh dimah harga sampai juta. Dan ada orang beli tak? Ada. Sebab apa? Sebab barang tu barang lama, susah nak boleh. Padahal kalau ikut periuk je, kalau kita beli pun, kita tak akan masuk dalam tu. Orang pun akan letak sebagai sipanang ataupun sebagai tatapang sahaja. Itu pun harga juta. Tuan-tuan, tengok satu barang berharga, legasi daripada orang lama dulu sampai kepada kita, memang kita sanjung sangat. Kalau contoh nak pergi ke luar negara, barang tu letak kat bank ataupun letak kat pajak kadar, takut orang lain ambil, ataupun simpan satu tempat yang orang tak tahu. Sayang benar. Kata orang sayang pada bini lagi. Contohlah. Sebab barang susah nak boleh. Bini tak apa, mati kahwin lain. Contohlah. Barang tu carilah macam mana pun belum tentu dapat. Kalau jumpa orang lain jumpa, suruh dia jual, dia tak mahu jual. Susah nak boleh. Sebab barang tu barang legasi orang lama. Jadi tuan, itu adalah periuk, semata-mata periuk. Begitu demandnya harga dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita ni bawa lebih pada tu. Kita bawa Islam yang mana legasi dia bukan orang buat, legasi daripada Tuhan tu. Turun ke bumi melalui risalah Nabi Muhammad saja ke yang bawa Islam? Tidak tuan-tuan. Islam yang kita dapat sekarang ni, Nabi Adam pun dah bawa, Nabi Nuh dah bawa, Nabi Musa dah bawa, Nabi Ibrahim dah bawa, dan ada Nabi yang mati kerana bawa Islam yang kita pegang sekarang ni. Bukan Nabi saja, para awliya salihin mati, ulama mati sebab nak bawa Islam yang sampai kepada kita zaman ni. Sebab itulah bila fikir Islam yang kita ada, fikir harga dia. Bila kita fikir harga macam tu, baru tahu indahnya Islam yang kita ada. Dia tuan-tuan, kena tengok balik. Jadi Islam ni maknanya kembali balik kepada kesyumulan dia, daripada dulu, kini dan selamanya. Islam macam itulah. Dan segala perkara mesti Islam ada. Segala perkara. Kalau contohlah biasa diumpamakan oleh ustaz-ustaz yang mengajar, contoh, bahkan masuk tandas pun Islam ajar masuk dengan kaki kiri. Bukan tu saja, masa dalam tandas tengah buang air pun ajar juga istibrak. Contoh je. Kemudian nak keluar pula, keluar kaki kanan. Dalam bilik air pun Islam ajar, apatah lagi perkara yang lebih besar, melibatkan ekonomi, melibatkan negara, melibatkan rakyat dan melibatkan bangsa. Itu lagilah Islam ajar. Jadi tuan-tuan, jadi Islam, kita detailkan lagi, Islam yang ada pada kita sekarang ni ialah risalah al-alam kullu. Risalah yang mana kepada seluruh alam. Kata Imam
Al-Qadhawi ni, Syekh Al-Qadhawi ni, innaha risalah asy-syamil allati tukhatibu kullul umam wa kullul ajnas wa kullul tabaqat. Islam yang ada sekarang ni dia boleh disampaikan kepada semua jenis kabilah, semua jenis kaum, semua jenis umat boleh belaka. Bukan tu saja, segala jenis perkara, segala jenis manusia, hitam ke putih, biru, merah, hijau dan sebagainya, semua boleh. Ataupun contoh setiap tabaqat, kaya, miskin, pemimpin yang dipimpin, orang yang CEO ataupun office boy, semua Islam tujukan ajaran dia kepada mereka. Jadi itu kelebihan Islam, tuan-tuan. Kalau fikir, kalau tuan-tuan buka balik kitab Muqaranah Adyan, ataupun tuan dengarlah kuliah ataupun syarahan yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik, pernah dengar kan? Dalam TV Al-Hijrah ada, dalam YouTube banyak. Bila tuan-tuan buka, memang Dr. Zakir Naik ni mungkin Tuhan anugerahkan dia special untuk martabatkan Islam di peringkat dunia. Bidang dia ialah Muqaranah Adyan, komparatif. Dia memperbandingkan agama, dan adanya dia ni bagi saya anggap dia sebagai satu anugerah tak ternilai. Sebab bila dia cakap berkenaan dengan agama, tak ada seorang daripada agama lain boleh challenge dia. Dengan bab dia sebut tepat, dengan surah sebut tepat, dengan ayat pun sebut tepat dan sebagainya. Hak tu saja pun orang tak boleh lawan dah, apatah lagi dengan konten ataupun isi yang dalam perbahasan dia tu. Tuan-tuan, bila dengar daripada perbahasan daripada Dr. Zakir Naik ni, dia ceritakan bahawa agama-agama yang ada ni bukan semuanya merangkumi keseluruhan aspek kehidupan, bukan. Contoh agama, saya tak boleh bagi contoh lah, takut berlaku kontroversi pula. Contohnya ada satu agama ni, kalau dilaksanakan akan hancur negara, akan hancur negara. Jadi sebab pernah berlaku hancurnya negara, hancurnya pentadbiran, akhirnya mereka pisahkan. Mereka pisahkan agama dengan kehidupan. Sebab bila agama mereka, yang ajaran daripada agama mereka, mereka aplikasikan dalam segala perkara, jatuh mereka. Jadi sebab jatuh mereka bila kaji rupanya agama yang mereka pegang, akhirnya mereka pisahkan dan barulah naik balik. Maknanya agama yang diajarkan kepada mereka tersebut tidak menyeluruh. Tu yang jadi macam tu. Kalau kita nak berdalilkan macam tu, memang kita boleh nampak macam mana Khilafah Osmaniyah, Khilafah Abbasiyah dan sebagainya, macam mana dia boleh naik. Adakah dipisahkan antara agama dengan kehidupan? Tak ada. Sebab bawa agama lah mereka boleh naik. Osmaniyah naik macam mana? Sebab bawa agama lah. Tapi kalau ikut dari segi pemerintahan ataupun pentadbiran kerajaan-kerajaan yang hebat suatu ketika dahulu, mereka memang pisahkan agama. Contohnya dalam ajaran komunis. Ajaran komunis, tuan-tuan, ataupun sosialis, ajaran macam ni menganggap kalaulah ada agama dalam diri penduduk, maka tak boleh nak naik. Sebab bagi mereka ajaran komunis ni, agama itu sebagai candu kehidupan. Jadi kalau nak membangun, kalau nak maju, kalau nak jadi hebat, kena tinggalkan agama. Jadi itu, tuan-tuan. Kalau fikir betul tak mereka kata tu, mungkin betul dari segala satu aspek. Contoh berpegang pada agama yang saya cerita tadi, bila gabung semakin mundur, dia betul lah. Sebab apa? Sebab ajaran agama dia salah. Jadi bila dia satu penduduk ataupun satu rakyat berpegang dengan agama tersebut, dan itu akan menjatuhkan mereka, itu logik. Tapi dalam Islam, dari ikut sejarah-sejarah sebagai bukti, sebab berpegang dengan agama lah Islam naik. Kalau kita ikut masyarakat Arab Jahiliyah, kalau ikut pada zaman Sayyidina Khilafah Khilafah Amirul Mukminin dan sebagainya, macam mana boleh naik? Kalau ikut pada masa tu, siapa yang berkuasa? Parsi, Rom, mereka yang berkuasa. Kalau ikutlah dari segi logiknya, Islam macam mana nak naik, nak lawan dengan kuasa hebat macam ni? Kalau ikut sekarang ni, kita dengan mereka lah. Kalau ikut sekarang ni, kita dengan mereka, macam mana kita nak lawan dia? Sedangkan satelit saja dia boleh kesang belaka dah. Kalau ikut bacalah daripada blog-blog, satelit dia saja boleh tahu belaka dah. Bukan kita saja, kalau kita cakap telefon, dia boleh tahu. Kalau kita dah, dia boleh tahu. Pemimpin negara pun boleh tahu. Kan baru ni tersebar NSA kan,
Dia boleh tahu percakapan daripada presiden ni, daripada menteri ni, dari segi percakapan daripada pemerintah dan sebagainya. Maknanya satelit dia ada tu, maknanya boleh kontrol belaka dah. Kalau fikir sekarang ni, boleh tak kita nak bangkit lawan Amerika sekarang? Macam tak logik. Melainkan kalau kita ada satu pegangan, yang mana pegangan tu betul, kita boleh naik. Itu yang berlaku pada Islam pada zaman Khilafah Amirul Mukminin. Mereka ni pada zaman tu panggil minoriti, tak ada benda. Pada zaman Nabi, ketah pun tak ada, tulis di atas batu ataupun di atas pelepah tamar. Dari tamadun yang macam tu boleh lahir satu khilafah yang hebat, Abbasiyah dan sebagainya. Macam mana? Sebab mereka ni bawa satu benda, iaitu ajaran Islam yang sebenar. Adanya Islam naik, adanya Islam naik. Jadi kembali tuan-tuan, kembali balik kepada ajaran kaum ini tadi. Dia kata agama itu candu kehidupan. Betul juga dari satu aspek. Tetapi bagi Islam, agama bukan candu kehidupan. Agama ialah obat kepada kemajuan dan kepada kehidupan, tuan-tuan. Tapi dengan syarat Islam yang betul. Sebab apa orang kata macam tu? Dah betul dah cakap saja ustaz ni. Betul. Tengok dalam Quran, segala perkara diceritakan. Sebab itulah dalam surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna dah agama kamu. Sempurna dah benda hak Nabi nak khabar, sempurna dah risalah Nabi. Maka kita dalam kehidupan kita memang satu patuh berpandukan kepada Al-Quran, iaitu sumber utama dalam Islam. Kemudian Al-Quran dah sempurna, maka dihuraikan, ditafsirkan oleh hadis. Maka kita ikut hadis, terhasillah satu kehebatan yang hebat dalam Islam. Jadi tuan-tuan, berlaku masalah macam ni bila orang tidak tafsir dengan baik, orang salah faham, dan ada golongan yang cuba mencemak. Saya baca dalam satu blog, dan satu petikan lah, mungkin boleh mungkin tak ada autoriti, tapi mungkin boleh difikir secara logik. Contoh sekarang ni yang berlaku berkenaan dengan IS, berkenaan dengan Islamic State kan, berkenaan dengan IS. Berkenaan dengan IS ni memanglah tak lari daripada Islam. Tapi bila kata IS ni, ialah maknanya di situ dikhususkan kepada teroris ataupun kepada pengganah. Tapi sebenarnya kita yang kata macam tu. Dari segi pemikiran orang biasa, orang awam yang bukan beragama Islam, orang putih, orang Hindu dan sebagainya, mereka fikir itulah Islam. Itulah Islam, itu yang berlaku. Jadi ada persoalan timbul dalam blog tu. Dia kata, adakah IS ni wujud, ataupun juga IS ni cuma satu propaganda yang digunakan untuk menghancurkan Islam? Kalau kita fikir pun, kita tengok tuan-tuan, tengok balik dalam Quran, dalam sunnah, dalam ajaran yang dibawa oleh ulama'-ulama' yang kita pegang, memang menyalahi. Tetapi itu kita pegang. Orang yang bukan Islam, dia berlainan pada kita. Dia ingat bahawa Islam tu IS dah. IS tu ialah Islam. Itu yang berlaku pada Islam sekarang ni. Padahal kita ni berkonsep kepada syumur, tidak lebih kepada ekstrim. Kalau ikut dari segi dalam kitab yang dikarang oleh Al-Khasa'is Al-Ammah, kitab yang bernama Al-Khasa'is Al-Ammah lil Islam ni, ada satu lagi ciri yang ada pada Islam, ialah Al-Wasatiyah. Satu, At-Tawazun. Satu, Al-Murunah. Apa maksud dia? Al-Wasatiyah, bersederhana. Al-Tawazun, maksud dia seimbang. Ada satu lagi ialah Al-Murunah. Ada sibat, ada sabat, dan juga ada Al-Murunah. Ada yang teguh dan ada yang anjat. Kalau tuan-tuan baca kitab tersebut, idea daripada Syekh Al-Qardawi ni, tuan-tuan boleh nampak bahawa hebatnya Islam, tuan-tuan. Sebenarnya saya ada di sini, saya cetak sebahagian daripada kitab untuk dikongsikan kepada tuan-tuan. Tapi nak cerita satu persatu rasanya dah dang dah. Tapi tak apalah, kita ringkas sedikit sebanyak. Jadi tuan-tuan, kembali kepada sifat asyumul Islam ni. Sifat asyumul Islam, adakah kita ni diajar oleh Islam hanya hidup di dunia saja, ataupun dia merangkumi satu jangka masa sampailah kepada akhirat? Jadi tuan-tuan kena ingat balik, bila buka Al-Quran, bila buka surah Al-A'raf, qalu bala syahidna,
Apa kisah yang berlaku di situ? Kisah yang berlaku di situ ialah ketika di alam roh, sebelum manusia ini dibangkitkan, manusia ini seluruhnya, bukan seorang je, bukan umat Islam saja, seluruh roh manusia masa itu berjanji di hadapan Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-Nya yang taat dan juga sanggup mengikut segala suruhan Allah Ta'ala dan sanggup menjauhkan ataupun meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Di situ kita boleh jenamakan sebagai alam penyaksian. Seluruh manusia masa tu belum dijelmakan ke dalam jasad, berjanji akan ikut segala apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan larangan. Maknanya masa tu semua dah sepakat untuk menerima Islam. Kemudian bila dijelmakan ke alam dunia melalui alam peralihan, iaitu alam rahim, dijelmakan ke dalam bentuk jasad, roh bergabung dengan jasad. Di sinilah bermulanya alam pembuktian. Apa maksud alam pembuktian? Apa yang dijanjikan dahulu perlu dibuktikan di dunia. Perlu dibuktikan dunia. Dan Allah Ta'ala suruh semayang, kena semayang. Allah Ta'ala lantik manusia sebagai khalifah, kena takbir dengan baik. Allah Ta'ala suruh kita berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, kita kena buat. Itu tugas kita. Di dunia ini kita membuktikan apa yang telah kita janji dengan Allah Ta'ala di alam roh. Kemudian dari segi masa pula itu di dunia, kemudian habis itu ke? Tidak habis itu, maka akan pergi kepada satu alam lain, iaitu namanya sebagai alam akhirat. Alam ni dipanggil sebagai alam pembalasan. Apa yang kita janji, kemudian kita buktikan. Kalau kita bukti itu betul, maka dapat balasan baik. Tapi kalau kita tidak membuktikan ataupun kita bukti dengan cara yang salah, maka balasan buruk akan kita dapat di hari akhirat kelak. Itu syumunnya Islam. Daripada start, sebelum dilahirkan dah ada rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Itu dari segi masa, tuan-tuan. Itu tak kira dari segi tempat lagi. Itu tak kira dari segi mukhatab, iaitu orang yang menerima Islam ni. Siapa dia? Adakah hanya perlu kepada orang besar saja, ataupun hanya perlu kepada orang yang dewasa saja? Tak, semua terangkum dalam Islam. Itulah kehebatan dia. Maaf tuan-tuan, saya cerita berkenaan Islam gini, saya teringat satu kalam. Bila bercakap, ada orang memberitahu, terbaca satu kalam tu, jadi kira macam memberitahu kepada saya lah, terdetik. Bila kita bercakap di depan umum, kalau boleh terbitkanlah banyak nama Islam, supaya orang nampak comel Islam tu. Memang kita kata Allah, dalam Islam tu ada pecahan ibadat, ada akhlak, ada tasawuf, ada usuluddin dan sebagainya. Memang. Tapi kalau boleh kita timbulkan Islam tu biar nampak kesyumulan dia, maka orang lain boleh tahu itulah Islam yang hebat. Tuan-tuan, itu peranan kita sekarang ni. Kita kena jumpa golongan-golongan yang tak faham Islam, cerita tentang Islam. Tak payah cerita banyak. Pertama cakap tentang syumur saja. Tuan-tuan, kalau dalam kitab ni dia ada sebut, kalau dalam agama Masihi, orang yang beragama dengan orang beragama dia berpisah dua. Orang yang beragama dia akan kontrol church, dia akan kontrol gereja. Dan segala maknanya dalam agama tu hanya berpusat dalam gereja saja. Contoh nak nikah pergi gereja, contoh mati pergi gereja, contoh nak minta khidmat nasihat pergi gereja. Tetapi ada satu golongan yang tidak beragama, dia tak ada masuk gereja, dia luar gereja. Contohnya dalam pejabat, contohnya dalam bank, dalam takbiran, kat setiap sembah dan sebagainya. Itu di luar daripada agama. Jadi di sini ajaran tersebut dia memisahkan antara agama dengan kehidupan. Itu bukan syumur namanya. Sebab itulah jadi masalah. Jadi masalah apa? Agama tidak membantu di dalam kehidupan. Tuan-tuan, kalau kita fikirlah, kalau kita fikir balik, tuan-tuan pernah tengok cerita Hollywood kan? Cerita Hollywood tak apa, cerita Bollywood salah. Cerita Bollywood ni ada berapa part dia, berapa kisah dia menceritakan kalau hero tu mati hidup balik. Perasan tak? Kalau tengok lah nak kabur cerita takut bocor rahsia. Tuan-tuan, bila tengok cerita Bollywood ni, ada sebahagian part dia nak menunjukkan bahawa agama Hindu lah. Agama Hindu, apabila mati hero dia bangkit balik.
rupanya dia ada tanasuh arwah. Maknanya bila mati dia, ke mana roh dia akan pergi, ke mana destinasi dia. Dia ni akan dibangkit balik pada hayat akan datang. Itu panggil kebangkitan semula. Kebangkitan semula pada hayat akan datang. Begitu juga pada agama Buddha. Cuba kita tengok cerita Kungfu, cerita Shaolin. Matilah hero, lahir pula baby, dan baby tu jadi macam hero tu. Sebab apa? Bagi dia apabila mati seseorang tu, tak tahu nak pergi mana. Jadi nak menjawab persoalan macam tu, maka ditimbulkan istilah bangkit kembali. Ini bukan saya kata, saya pernah dengar Dr. Zakir Naik cerita. Kenapa boleh timbul isu macam ni? Adakah dia cerita dalam kitab-kitab lama mereka? Tak ada. Kata Dr. Zakir Naik, tak ada cerita berkenaan dengan bangkit semula secara jelas. Tak ada. Memang tak ada. Buddha pun dia kata tak ada, Hindu pun tak ada cerita berkenaan dengan kebangkitan semula. Kenapa timbul perkara macam ni? Sebab satu kemeluk yang melanda nak menjawab persoalan ke mana manusia selepas mati. Kalau contoh dia baik, bila dia mati takkan sia-sia kita je malang dia. Kalau contoh dia mati dalam keadaan dia buat perkara buruk, takkan tak ada pembalasan kepada dia. Tak aci lah gitu. Kalau gitu orang bila hidup nak buat sebaik mungkin, nak kejar kenikmatan, sebab bila mati tak ada benda dah. Perkara macam tu tidak dapat dijawab. Akhirnya adalah teori mengatakan mereka ni akan bangkit balik pada hayat akan datang. Itu berlaku tuan-tuan. Contoh ginilah, kenapa ada teori evolution, teori evolusi. Manusia asal daripada mana? Daripada beruk. Beruk berasal daripada monyet. Monyet berasal daripada karung, daripada ikan, daripada satu sel, dan akhir sekali berasal daripada teori Big Bang. Ini teori evolusi. Ada yang dinamakan, yang glamour sekali, ialah teori Darwin. Kenapa adanya teori yang macam ni? Macam mana mereka boleh terfikir teori macam ni? Sebabnya mereka tak tahu. Bila orang tanya manusia ni berasal daripada mana, soalan macam tu memang setiap orang akan tanya, asal usulmu di mana? Macam kita lah tuan-tuan. Kita contoh, cuba fikirlah. Kita fikir dalam gambaran seorang anak yatim. Seorang anak yatim lahir, ayah dia meninggal, mak dia meninggal, dan kemudian contoh rumah dia terbakar, dan orang sempat selamatkan dia saja. Bila dia besar, apa yang dia fikirkan? Siapa mak aku, siapa ayah aku? Betul. Dia akan usahalah macam mana pun nak tengok gambar ayah dia, nak tengok dari mana asal usul ayah dia. Sebab apa? Sebab dalam hati dia, naluri dia terfikir, dari mana asal dia, dari mana asal dia sebenar. Memang itu satu fitrah, satu naluri. Siapa ayahku, ayahku duduk mana, muka warna mak aku, dah comel kedok ayahku dan sebagainya. Terfikir dalam hati, dan memang nak mencari jawapan. Begitulah berlaku pada kita tuan-tuan. Sebagai manusia, nak cari siapa yang cipta kita. Jadi di mana timbul juga persoalan, siapa cipta kita? Itu kita fikir. Dan asal daripada mana manusia ni? Itu jawapan yang tak boleh nak jawab. Akhirnya untuk merungkai persoalan tu, tak embuh kaitkan dengan Tuhan yang mencipta, maka timbullah teori evolusi. Kalau ikut logik tuan-tuan, manusia lahir daripada beruk. Dah apa beruk ni dak berubah jadi melain? Kan? Kata manusia berasal daripada satu sel. Kenapa sel sekarang dak berubah jadi manusia? Tak ada. Beruk kekal dengan beruk dia. Evolusi menjadi manusia. Daripada beruk tak ada otak, tiba-tiba ada otak. Kata dia ikut kesesuaian. Dia berlaku berubah mengikut kesesuaian. Kalau kita fikir, mana boleh berlaku macam tu? Mestilah ada asal-usul yang memang jadi manusia daripada asal. Jadi bila fikir balik, okey, dia kata manusia lahir daripada beruk. Okey, kita tanya balik, manusia lahir beruk mana? Tak boleh jawab mereka. Itulah yang berlaku pada ajaran agama lain. Tapi Islam cerita belaka, siapa kita puas hati.
Jadi sambungan pada perbahasan ni, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang, insya-Allah ada kesempatan. Jadi sekadar itu saja untuk malam ni. Semoga kita dapat memanfaatkan Islam, menyebarkan kesyumulan Islam dan kelebihan kehebatan Islam, insya-Allah. Itu peranan kita sekarang. Setakat itu saja untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.